Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, malam ni tak hujan, walaupun tadi hujan nampak ada bekas air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan diri dululah. Saya Azman bin Nasruddin. Tahun lepas, tahun 2022, Tuanku Sultan bagi Datuk. Bagilah Datuk. Saya adalah ahli Parlimen Padang Serai. Dan sebelum ini saya merupakan adun lunas 2 penggal. Dan penggal lepas saya macam Dr. Alias juga, Exco Kerajaan Negeri. Saya Exco Kerajaan Negeri Kedah, pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian, Peladangan dan Komoditi dan Hal Ehwal Masyarakat India. Ini orang Melayu jaga orang India di Kedah. Tahun lepas, penggal lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah malam ni saya dapat sampai ke Kemaman untuk bersama-sama dengan Jentera Perikatan Nasional PAS di P040 Kemaman untuk turut berkempen membantu jentera di Parlimen Kemaman ini, yang saya cukup yakin bahawa jentera PAS Parlimen Perikatan Nasional di Kemaman ini cukup bersedia. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, saya sampai tadi pukul 8 malam, tadi siang ada 2 hari Persidangan Agung Bersatu di Shah Alam. Habis penggulungan Tan Sri Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin, terus kami bergegas ke sini untuk turut bersama-sama dalam program pada malam ini. Alhamdulillah diberikan ruang oleh penganjur untuk saya untuk turut berucap pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan menteri sekalian, seperti yang disebut oleh penceramah-penceramah dalam ceramah-ceramah kempen CDPRK Kemaman ini, pilihan raya Parlimen 040 Kemaman ini adalah suatu pilihan raya yang dipaksakan. Walaupun UMNO Barisan Nasional telah tewas 27,000 majoriti, bukan 27 undi, bukan 270 undi, 27,000 undi. Dia masuk juga petition. Kononnya PAS melakukan sogokan. Itu program kerajaan negeri. Program pemberian sumbangan kerajaan negeri yang telah dijadualkan. Dan calon itu bukan bagi pun. Tapi oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan, ini sifat UMNO Barisan Nasional. Yang dulu kita duduk dalam muafakat nasional, kita ingat dia dah insaf. Rupanya perangai dia tak pernah berubah. Ini Mak Said ni. Hei, pening saya dengar ni. Soal lagi apa? Syabri Cik. Ini dua-dua tak berani masuk mempertikaikan kita mencalonkan Yang Amat Berhormat Dr. Sam. Kita bawa heavyweight. Sebab kita yakin kalau Menteri Besar Selangor boleh bertanding Parlimen menang dan bertanding DUN menang jadi Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Negeri Sembilan juga bertanding DUN dan Parlimen jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Ketua Menteri Pulau Pinang bertanding DUN dan bertanding Parlimen jadi ahli Parlimen dan Ketua Menteri Pulau Pinang. Apa salahnya di Kemaman ini kita letakkan Dr. Sam? Betul atau tidak? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita menang 27,000 majoriti di Kemaman ni, kita pun terkejut. Memang kita boleh menang. Tapi 27,000 ni bukan suatu jumlah yang kecil. Sebab ini dulu, sebelum ini memang kubu UMNO. Tapi sekarang, insya-Allah kita yakin, ini adalah kubu Perikatan Nasional PAS dan ini adalah kubur buat UMNO. Betul atau tidak? Kita akan tanam mereka sekali lagi. Dalam pilihan raya negeri, bulan 8 yang lalu, tahniah kita ucapkan kepada rakyat Terengganu yang memberikan sokongan yang cukup padu. 1 kerusi pun UMNO BN, Pekerajaan Perpaduan, tak dapat kerusi. Di bawah Parlimen Kemaman ada 4 DUN. Banyak. Saya Padang Serai ada 2 DUN je. 2 DUN je, tapi pengundi 130,000. Ramai. Sebab di Lunas tu ada 82,000 pengundi. DUN. Di Merbau Pulas ada 50,000. Tuan-tuan, keputusan pilihan raya negeri
pada bulan Ogos yang lalu menunjukkan dicampur ke semua majoriti. 4 DUN yang PAS menang, yang Perikatan Nasional menang di Parlimen Kemamat ni campur semua majoriti, jadi 37,000 plus, betul? 37 tuan-tuan, tambah lagi 10,000 daripada berbanding keputusan pilihan raya Parlimen. Jadi di mananya UMNO nak ambil balik? Sebab hari ini rakyat, khususnya orang Melayu, sudah pun celik mata, sudah pun sedar bahawa gabungan parti yang benar-benar boleh membela agama Islam, yang boleh membela bangsa Melayu, menjaga hak istimewa orang Melayu, memastikan hak-hak istimewa orang Melayu terbela, adalah Perikatan Nasional, gabungan PAS dan Bersatu dan juga Gerakan. Betul atau tidak? Sekarang ini, UMNO Barisan Nasional sudah menjadi pak angguk, pak turut kepada DAP. UMNO BN tak boleh nafi. Kerana kerakusan Presiden UMNO Zahid Hamidi nak memastikan kes 47 dia dibebaskan, dia sanggup sokong DAP tuan-tuan dan puan-puan. Dia sanggup sokong Anwar Ibrahim. Inilah Presiden UMNO paling munafik dalam dunia. Kasar ke tak kasar pun tak tahulah. Itu kira lembut lah. Apa makna munafik? Berbohong. Sebelum ini, no Anwar, no DAP. Semua orang tahu. Tapi kerana tak sanggup untuk melepaskan diri, memang dia dapat pembebasan. Dibebas tanpa dilepaskan. 47 kes. Semua yang DAP sedang rancang, sedang dilaksanakan oleh UMNO. Ahli-ahli Parlimen UMNO. Saya yakin 26 ahli Parlimen UMNO bukan semua bersetuju. Tapi oleh kerana kerakusan Presiden UMNO Zahid Hamidi, demi memastikan kes dia lepas, dia sanggup menggadaikan perjuangan UMNO untuk orang Melayu dan Islam. Itu adalah kenyataan yang tidak boleh disangkalkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Parlimen Kemaman ini kita mesti menang balik. Ini hak kita, betul atau tidak? Kita bukan nak rampas, ini hak kita, kita nak pertahankan. Kita nak pastikan jumlah kita tetap 74. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tahu atau tidak? Dalam Parlimen, ahli-ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan, khususnya daripada DAP, sudah mula melontarkan idea untuk diadakan persempadanan semula. Gerrymandering, persempadanan semula. Nak pecah kawasan pilihan raya. Yang mana yang ahli-ahli Parlimen DAP menang dengan jumlah pengundi 300,000. 200,000, 300,000 di Bangi. 200,000 pengundi di Siputih. Di Kuala Lumpur semua hampir 200,000. Dia nak pecah-pecahkan supaya boleh tambah kerusi Parlimen majoriti pengundi Cina. Tuan-tuan, inilah yang disebut dalam lagu Anak Kecil Main Api. Kini apa yang tinggal? Kita ada hanyalah kuasa saja tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kuasa pun kita tidak ada. Sebab itu pilihan raya kecil Parlimen ini walaupun dipaksakan, walaupun Mak Said dan Syabri Cik bermimpi-mimpi kot boleh menang, nak masuk tak berani, hantar orang lain, apa punya penyakut. Betul tak? Sembang tengah apa di luar. Ni cakap Kedah lah ni. Faham tak? Saya nak cakap Terengganu tak pandai. Kelantan pandai sikit. Terengganu payah sikit. Tuan-tuan, ini yang sedang berlaku. Dia pergi hantar mana Panglima. Awak ingat Panglima tu berani sangat? Sekali DAP berdehem batuk dalam Parlimen, tunduk.
Mendikus. Persempadanan semula. Kemudian dicadangkan oleh DAP, Kerajaan Perpaduan juga, untuk diadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Sebab apa dia nak buat pilihan raya kerajaan tempatan? Nak pilih ahli majlis. Sebab di bandar-bandar besar, majoriti pengundi, penduduk yang duduk di bandar-bandar besar adalah orang-orang Tionghoa yang sokong kuat DAP. Kalau kerajaan tempatan daripada yang di Pertuan Majlis, Datuk Bandar semua dipilih berdasarkan pengundian, kita bimbang. Kita sangat bimbang. Kuasa orang Melayu yang kita ada dalam bandar-bandar besar ni akan hilang. Mereka akan buat sesuka hati. Mungkin negeri Malaysia, negara Malaysia akan jadi seperti Singapura satu hari nanti. Ini pentingnya. Ini bukan cerita nak test. Oh, kita try nak bagi ke UMNO balik. Kod-kod ada peruntukan. Pembohong, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini sangat penting. Saya setuju Dr. YB Hasnizan sebut tadi, kita tidak boleh terlalu yakin, tidak boleh overconfident. Tapi sebagai pengundi, tuan-tuan sebagai pengundi, pastikan 2 hari bulan keluar mengundi, keluar awal. Jangan fikir, tak apalah, orang lain keluar, kita relax, tak payah keluar. Jangan ada sikap macam tu. Boleh menang lah, Dr. Sam boleh menang lah. Jangan. Kita nak menang majoriti tidak kurang daripada 30,000. Boleh tak boleh? Saya bimbang. Saya bimbang penduduk, pengundi ambil sikap sambil lewa. Tak apa. Menteri besar, orang kenal dah, mesti menang. Bukan, jangan macam tu. Yang pertama, kita nak pastikan menang. Yang kedua, kita nak menang dengan majoriti yang intact. Tidak kurang daripada 30,000. Kalau boleh, kita dapat lebih daripada majoriti 4 DUN, 37,000. Sekarang ini, orang Melayu semakin hilang keyakinan. Sudah hilang, bukan semakin hilang, sudah hilang keyakinan kepada UMNO. UMNO sudah tidak boleh diharapkan lagi untuk membela, memastikan hak istimewa orang Melayu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam parlimen ada banyak isu. Baru-baru ini, saya cerita satu isu parlimen. Tahun ini, PM Act. Ni bila YB Hasnizan sebut reformasi tadi, saya memang tengiang-ngiang lah. Saya daripada parti PKR, 20 tahun. 20 tahun dalam PKR, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu buat UMNO lah juga. Masuk PKR. Saya seorang guru, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang guru sekolah. Kerana berjuang dalam PKR, berjuang untuk Anwar Ibrahim, saya antara ramai-ramai guru yang ditukarkan saya. Saya juga ajar sejarah. Daripada seberang Perai, di Kepala Batas, saya ditukarkan ke mana? Ke Aring, Gua Musang, Kelantan. Tahun 2012. Untuk Anwar Ibrahim, sanggup tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya yakin, bila saya berjuang di landasan perjuangan ketika itu, saya sudah bersedia menghadapi risiko untuk ditukarkan. Memang kena. Baik sikit. Lama tak ceramah ni dia kering. Cawan. Walaupun ada 50 orang depan saya ni, saya anggap macam ada 5,000 orang. Biasalah ceramah kelompok PRK ni tak ramai. Tapi saya nak masih. Bismillah. Tuan-tuan. Sebab itu, demi perjuangan saya rela ditukarkan. Dan akhirnya 2013, Parlimen dibubarkan. Nama saya terpilih untuk bertanding di DUN. Alhamdulillah menang. 2013 sekali lagi lawan. 2018 menang sekali lagi, dilantik sebagai Exco. 2020 tubuh Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Kedah. Menteri Besar ketika itu
Datuk Seri Mukris. Mei 2017, 2020. Ini Cikgu Man ni lah. Dengan seorang lagi sahabat saya. Seorang lagi sahabat saya bukan Melayu. Dr. Robert Ling, Adung Sidam. Kami berdua bertekad meninggalkan perjuangan PKR dan tubuh kerajaan Perikatan Nasional di negeri Kedah dan terangkatlah Datuk Seri Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah yang baru. Sebab apa saya tinggalkan perjuangan itu, tuan-tuan dan puan-puan? Terbukti, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan yang saya buat 2020 terbukti benar dan nyata. Anwar Ibrahim, apa yang dia tak janji kepada rakyat? Apa yang dia tak sebut kepada rakyat? Segala macam jenis janji, bulan dan bintang dia janji. Dia buat atau tidak? Malah bajet 2024, dia mula kurangkan subsidi sedikit demi sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tekan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Dalam manifesto Pakatan Harapan PRU 15. Ni saya nak sebut apa yang YB Hasnizan sebut tadi. Dalam manifesto disebut peruntukan kepada semua ahli parlimen, tidak kira kerajaan atau pembangkang. Ini dalam manifesto. Manifesto apa? Janji. Maknanya janji. Ini janji siapa? Janji Anwar Ibrahim. Peruntukan yang sama banyak disalurkan kepada ahli parlimen melalui Parlimen Malaysia kepada ahli-ahli parlimen. Ada tak ada, tuan-tuan dan puan-puan? Sampai hari ini dah cukup setahun. Sekupang pun tak ada orang Kedah kata. Inilah pembohong, munafik. Ini yang Sanusi kata. Buka mulut saja bohong. Buka mulut saja bohong. Memang kaki pembohong. Takkan kita nak pilih wakil rakyat parlimen daripada parti perpaduan yang kaki mulut semua pembohong. Betul tak betul? Ada Chan balun, mana aku nak balun? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini alhamdulillah. Hari ini kami dalam Bersatu agak sedikit sedih. Nak cerita sedikit Bersatu lah. Semalam ucapan dasar Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, dia umumkan dia tak mau mempertahankan jawatan Presiden bagi penggal hadapan. Saya pun bergenang yang mata dah. Sebab bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya baru 2-3 tahun dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tuan-tuan pun kita sama-sama merasa bagaimana pentadbiran pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menjaga rakyat. Betul atau tidak? Dia adalah seorang yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat jujur, tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba dia umum tak mau pertahan jawatan Presiden. Kemarin, semalam. Petang ni, dia gulung balik atas desakan ahli-ahli Bersatu akar umbi. Dia buat keputusan dengan kebenaran persetujuan daripada isteri dia, dia akan sambung sepenggal lagi. Alhamdulillah. Lega tuan-tuan dan puan-puan. Kekuatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kesepaduan, sokongan kuat daripada Tok Guru Wajedi dan pimpinan Perikatan Nasional. PRU 15, kita mencipta sejarah gabungan Parti Perikatan Nasional yang baru ditubuhkan 3 tahun dapat menang 74 kerusi. Setuju atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya rakyat mahukan PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan. Hari ini kami ahli-ahli parlimen turun di bawah. Saya rasa di sini pun sama. Akan tanya ahli parlimen, tanya pemimpin. Bila lagi? Bila lagi? Bila lagi apa, tuan-tuan? Bila lagi nak tukar kerajaan? Saya jawab insya-Allah. Tuan-tuan yang ada depan saya, kita sama semua berdoa. Tak lama lagi, tuan-tuan dan puan-puan.
dengan krisis yang berlaku dalam kerajaan perpaduan, dengan ketidakboleh pentadbiran yang tidak cekap, yang tidak tahu mentadbir oleh PMX, saya yakin kerajaan ini akan ditarik kuasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Kerajaan PMX ini akan tumbang dalam masa yang terdekat. Sama-sama kita doakan. Boleh tak boleh tuan-tuan? Rakyat sudah tidak tahan lagi. Janji tak buat, mentadbir pun tak reti. Dengan pelbagai masalah-masalah dalam keadaan Palestin sudah hampir 2 bulan berperang. Rakyat Palestin sangat-sangat terseksa merana. PMX boleh benarkan konsert Coldplay. Tuan-tuan, macam mana kita nak harap kepada kerajaan pemimpin macam ni? Coldplay ni kumpulan muzik yang mengamalkan LGBT. Perangai serupa dia. Saya bukan tuduh, tapi dia telah pun dijatuhkan hukuman. Betul atau tidak? Itu yang Datuk Seri Sanusi sebut. Saya ulang. Dia benarkan Coldplay dalam keadaan rakyat Palestin. Pasal apa dia benarkan? Sebab dia kata Coldplay juga menyokong perjuangan rakyat Palestin. Hoi. Geng ANW. Perangai mereka ni serupa tuan-tuan dan puan-puan. Daripada presiden sampailah ke pengarah JKOM. Semua perangai sama. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai orang Islam ni, kita tak mahu Allah terbalikkan bumi kita ni. Betul atau tidak? Kalau perkara ini dibiarkan, tuan-tuan, bulan 5 hari itu, dibenarkan satu konsert 1975. Kumpulan daripada luar juga. Buka baju, bercium lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Lelaki dan lelaki. Nak termuntah. Nak termuntah. Dia hina kerajaan Malaysia. Dia hina Malaysia. Ini kumpulan-kumpulan muzik persembahan yang dibawa oleh PMX ke dalam negara kita. Kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada negara kita Malaysia ini, kita akan ditimpa bencana dan petaka. Sebab itu, kita tidak boleh beri sebarang ruang kepada calon-calon daripada kerajaan perpaduan, khususnya UMNO BN yang bertanding pada PRK Kemaman ini. Kita mesti pastikan Dr. Sam akan menang dengan bergaya, menang dengan besar untuk membawa suara rakyat negeri Terengganu. Untuk membawa suara rakyat Kemaman. Tadi YB cerita tentang peruntukan 1.8 yang dijanjikan untuk buat lebuh raya Pantai Timur. Kerajaan negeri Terengganu dahulu 400 juta. Tidak ada hitam putih. Memang macam tu kadang-kadang kerajaan negeri ini dia dahulukan. Tapi ini adalah hasil duit kerajaan negeri Terengganu milik rakyat negeri Terengganu. Sebab lebuh raya Pantai Timur itu adalah di bawah bidang kuasa tanggungjawab kerajaan persekutuan. Dia baru bayar 400. Saya dikabarkan duit royalti juga belum dibayar habis. Betul ya? Inilah PMX. Inilah Anwar Ibrahim. Masa duduk sekali dalam barisan alternatif Pakatan Rakyat dulu, dialah berapi-rapi. Kita akan kembalikan royalti kepada kerajaan negeri Terengganu dan Kelantan. Habuk pun tak ada. 20%. Macam Gamak Piramli. Buat tuan-tuan dan puan-puan, ini seorang pemimpin yang paling munafik saya jumpa. Paling kuat pembohong. Semua janji-janji dia tidak boleh dipercayai. Sebab itu, saya ucap terima kasih kepada penganjur yang memberikan saya juga ruang untuk berucap pada malam ini. Untuk menyampaikan, berkongsi idea.
apa yang perlu kita lakukan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan sedikit sumbangan ceramah yang sampaikan malam ini, moga-moga Allah membuka pintu hati kita untuk sama-sama memberikan sokongan kepada PAS Perikatan Nasional di P040 Kemaman. Boleh tak boleh? InsyaAllah kita doakan pada 2 hari bulan nanti, Dr. Sam akan diumumkan sebagai ahli Parlimen baru Kemaman bagi Perak ini. InsyaAllah. Boleh tak boleh? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!